لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan guru, para ulama, ustaz muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia dan inayahnya. Kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih lagi diberi peluang kelapangan waktu, kesehatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah pagi ini kita menyambung lagi perkongsian ilmu kita dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, muka surat yang ke berapa surat? 1 Ketebaran. Muka surat yang ke-148 dalam bicara cara Rasulullah SAW bergurau. Maknanya bergurau ini dibolehkan dalam Islam, namun ada beberapa perkara yang harus dijaga, adab yang perlu ada dalam bergurau. Seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bukan Islam tidak gunakan bergurau. Kita bergurau dengan anak kita, dengan isteri kita, dengan sahabat-sahabat kita dan sebagainya. Islam membenarkan bergurau, tetapi bergurau yang bagaimana? Apakah batasan-batasan dalam bergurau ini? Maknanya bukanlah bergurau itu walaupun dibenarkan sesuka hati kita nak bergurau sehingga mengaibkan orang lain, menjatuhkan maruah orang lain. Ini yang Nabi tunjukkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya zal uzunain. Rasulullah SAW pernah memanggilnya, wahai orang yang memiliki dua telinga. Ya, semua manusia mempunyai dua telinga. Tiba-tiba Nabi panggil Anas bin Malik sebagai, dia kata, yang punya dua telinga mas ni. Dan Anas pun Nabi bergurau dengan Anas dalam memanggilnya. Tapi panggilan Nabi itu betul, wahai orang yang punya dua telinga. Mana ada orang yang telinga satu, mana ada orang yang telinga sampai 3. Ada dua je telinga. Ya, Nabi panggil, ya zal uzunain, wahai orang yang dua telinga mas ni. Dan jadi bergurau ini dibolehkan, benda yang betul, benda yang benar-benar terjadi. Ini yang pertama dibolehkan. Maknanya bergurau dia benda yang benar-benar terjadi. Ya, kalau dua telinga, dua mata, betul. Dan walaupun bentuk yang dipanggil itu dalam gurauan, tetapi hal ini kadang-kadang gurauan kita tu bergurau, tapi banyak yang tak betul, banyak yang lara lah. Ini yang dilarang. Kemudian Anas bin Malik lagi meriwayatkan juga, in kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhin li saghirin ya Aba Umair ma fa'alan Nuwair, ma fa'alan Nuwair. Betapa baik cara Nabi SAW bergaul dengan kami
Beliau berkata kepada saudaraku yang masih kecil, kata Anas bin Malik, wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung Nuwair? Menurut Abu Isa, hadis di atas menjelaskan Rasulullah SAW bergurau dengan memanggil seorang anak kecil dengan panggilan Abu Umair. Hadis ini di atas juga memuatkan pelajaran bahawa memberikan burung kepada seorang anak kecil untuk dijadikan teman bermain hukumnya boleh. Ini dalil kita bagi dekat budak kecil, binatangnya untuk bermain bagi budak-budak, bagi burung dan sebagainya boleh ke? Hukumnya harus. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada anak kecil itu, wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh burung Nuwair? Karena dia memiliki burung sebagai teman bermain. Kemudian burung itu mati, dia pun sedih. Tiba-tiba main-main burung itu mati. Sedihlah budak ni. Maka Nabi SAW pun mencandainya, bergurau dengan dia dengan bertanya, wahai Abu Umair, apakah yang sedang dilakukan oleh burung Nuwair? Tanya budak itu saja. Nak bergurau dengan budak, nak menghilangkan kesedihan budak tu. Asyik teringat dekat burung tu, burung yang dia buat teman bermain itu. Jadi tuan-tuan, dia menceriakan kembali budak itu supaya budak itu tidak lagi bersedih. Tapi bergurau Nabi dengan budak pun jadi gurau, tuan-tuan. Harus hukumnya kita bergurau dengan siapa sajalah, tuan-tuan. Padahal itu budak kecil, tapi Nabi boleh bergurau dengan budak kecil. Kita tak boleh tentang. Tak ada adab lah, mana boleh lah apa bergurau dengan budak-budak. Awak budak tua. Kita ni banyak sangat pantang larang. Bergurau dengan budak tak boleh. Semua tak boleh lah kita. Sedangkan Nabi SAW walaupun Nabi, tapi masih mampu bergurau dengan budak kecil. Tak ada pula sahabat kata apalah Nabi macam budak-budak. Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Kalau Islam membenarkan kita bergurau, tak ada masalah. Bergurau dengan budak kecil ke, orang tua ke, orang muda ke, anak kita ke, boleh kita bergurau dalam Islam. Tak salah. Janganlah menjadi satu kesalahan kepada kita. Nak bergurau ni pun tak boleh. Awak dah orang tua, buatlah cara tua. Bergurau main dengan budak-budak apa, tak salah. Melayan kehendak kerenah budak-budak, tak salah. Dan bukan menjatuhkan maruah kita sebagai orang tua. Jadi tuan-tuan boleh, tak salah lah. Kalau kita nak bergurau dengan siapa pun, tak salah. Selama mana perbuatan bergurau itu tidak menjatuhkan martabat kita sebagai manusia. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan juga, qalu ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Qala inni la aqulu illa haqqan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, engkau mencandai kami, engkau bergurau dengan kami ni, sehingga aku tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Bergurau, tapi bergurau Nabi itu benar. Nabi tak bohong kan? Nabi tak bohong. Nabi cakap dalam gurau itu betul. Jadi sahabat cakap kat Nabi, engkau bergurau ya Nabi. Rasulullah, engkau bergurau dengan kami ke? Aku bergurau pun kata Nabi, tapi bergurau aku itu benda yang betul. Jangan bergurau sampai menipu orang lain, bergurau sampai menjatuhkan maruah orang lain. Ini yang tak dibagi. Bergurau benda betul, tak ada masalah. Yang hari ini kadang-kadang kita tengok bergurau dan sebagainya, banyaklah perkara-perkara merah yang menyebabkan kita dilalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anas bin Malik kata apa? Anna rajulan istahmala Rasulullah sallam wa qala inni hamiluka ala waladi naqatin. Wa qala ya Rasulullah ma asna'u bi waladin naqah. Wa qala sallam wa hal talidu al-ibla illa an-nuh. Ada seorang laki-laki meminta tunggangan kepada Rasulullah SAW.
Satu hari seorang lelaki ini jumpa Nabi. Rasulullah, ada tak unta ke, keldai ke, kuda ke yang boleh nak tunggang lah? Maka kata Nabi SAW, engkau boleh menunggang seekor anak unta. Nabi berkata, ada anak unta, gila naik. Kemudian laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, apa yang bisa saya lakukan dengan seekor anak unta? Oh, anak unta Nabi, nak beli apa? Anak unta yang kau bagi aku. Dan bagilah yang lain. Ini anak unta nak jadi apa? Nak buat jalan ke mana? Apa kata Nabi SAW? Bukankah setiap unta dilahirkan oleh unta yang lain? Sama lah kata dia. Tengok anak unta tu, dia lahir daripada mana? Daripada unta kan? Tapi tak apa beza dah. Tapi dia anak unta, nak boleh buat apa? Maknanya sahabat Nabi sahaja berbual dengan dia, nak bagi tahu tak ada kata lain. Tu yang ada anak unta tu adalah lain, tak ada. Kau fikir sendiri. Tapi kalau kau boleh naik ke anak unta tu, kita naik. Jadi bergurau tu tak ada masalah. Orang tanya, ni ada tak apa-apa yang boleh pinjam lah, nak pergi pekan? Itu mesti kalah adalah mesti budak tu. Sekarang anak dia dah yang roda 2 tu. Tu nak buat apa ni? Mana tak ada lah tu. Mana tak ada benda nak bagi kau. Tapi kalau kau boleh kan naik yang 3 roda tu, naiklah. Kan? Jadi tuan-tuan, kita tak kata tak ada langsung. Tak ada. Mana ada? Ada lah tu. Musikal budak ni. Musikal cucu pun tu ada lah kalau kau nak pakai. Tu nak buat apa ni? Musikal cucu nak ke mana? Jadi maknanya nak bagi tahu tak ada lah. Nah, ini Nabi dengan sahabat saja berbual dengan para sahabat. Ada Rasulullah ada menentang pada tunggang. Kuda ke, keldai ke, unta. Anak unta tu. Naik anak unta tu. Anak unta nak beri bahawa Rasulullah. Maknanya tak ada lah. Tak ada benda yang nak bagi kau. Tak ada benda unta, tak ada, keldai tak ada. Semua tak ada. Kemudian Anas bin Malik kata lagi, anna rajulan min ahli al-badiyah kana ismuhu Zahiran wa kana yuhdi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan min al-badiyah wa yujahhizuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Wa kana Rasulullah sallallahu yuhibbuhu wa kana rajulan damiman fa atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman wa huwa yabi'u mata'ahu wa ihtadanahu min khalfihi wa la yubsiru fa qala man hadha arsilni faltafata fa arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala la yahdu ma alsaqa zahrahu bi sadri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina arafah wa ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yashtari al-'am. Satu hari Zahir seorang laki-laki kampung Badui. Orang Arab kampung dia panggil orang kampungnya orang Badui, Arab Badui. Dia memberikan hadiah dari kampungnya kepada Rasulullah SAW. Biasalah orang kampung Arab ni, kalau orang kampung Arab dia lagi bagus dah akhlak dia tekan daripada Arab di bandar ni. Dia Arab kampung tuan-tuan, dia memuliakan tetamu. Kalau dia menjamu tuan-tuan, selagi ada atau apa pun dia jamunya kita. Datang-datang musim buah limau, sebakul dibaginya limau. Bukan sebiji 2 biji letak patut. Nah, satu bakul tu lah. Akalah. Ada kambing, sebelah kambing dia datang. Sebelah kambing lah dia dan sebagainya. Dia jamu semua. Orang datang ke rumah dia. Dia seronok sangat. Ini orang kampung lah, orang Badui. Kalau dia pergi rumah orang pun, dia bawa pula hadiah buah tangan. Dan biasalah orang kampung kan, nak pergi ke bandar, macam-macam bawa. Jadi dia ni, satu hari jumpalah Nabi SAW dari kampung. Nak jumpa Nabi lah. Dia bawa pula hadiah ni dari kampung.
Nah, ialah orang kampung biasalah, mana ada yang lain-lain. Mereka bawa bahan, kan? Itu jenisnya ada. Jadi dia pun bawa lah. Kemudian Rasulullah SAW pun membekalinya ketika ia hendak pulang. Jadi bila dah sampai, dah bagi hadiah semua nak balik, Nabi pun bagi juga dia. Apa yang Nabi ada, Nabi bagilah. Ini adab lah tuan-tuan, ini akhlak kan sebagai seorang Muslim. Bila orang datang rumah kita, bawa buah tangan lah. Waalaikumsalam lah. Sekali dengan bekah-bekah, sekali dengan tapau-tapau tu lah. Mangkuk tingkat semua tu. Dia nak balik, kita pun basuh-basuh mangkuk tingkat kosong tu bagi dia. Kalau tak ada pun tunggu lalu. Nanti bekas nanti saya basuh dulu nah. Tak apa, nanti saya basuh saya hantar. Sebab nak hubung tu tak ada kan? Tak apa, tunggu dulu. Ni dah basuh kosong bagi kawan tu. Datang penuh, balik kosong. Dia bukanlah mengharapkan balasan tu, tapi ikut cara Nabi. Maknanya bila orang datang bawa buah tangan, bagi kita, balik nanti jangan kosongkan dia. Bagi apa yang ada pula. Kita dari bandar ni, dari bekal lah, apa yang ada bagi dia pula. Tapi lah kita nak bekalkan pisang pun dia banyak pisang. Kita nak bekalkan buah-buah kampung, memang buah daripada kampung pun. Apa yang kita ada, yang dari bandar lah, yang tak ada ke kampung, kita bagi dia pula. Jadi tuan-tuan, ini sunnah lah. Tak buat tak ada apa pun, tak ada dosa pun. Kalau buat, ya ikut cara Nabi, ya dapatlah pahala sunnah. Kemudian, apa kata dia? Beliau berkata, Zahir adalah orang Badui yang merupakan bahagian dari kita, dan kita adalah orang kota yang akan selalu menyayanginya. Orang Badui ini dia kata, ya sama macam kita lah, kan? Dia ni sebahagian dari kita lah. Sebab kita ni pun dulu daripada kampung tak? Dia macam orang bandar lah, kan? Di mana Zan? Di KL. Asal Sembilan tinggal mana? Oh nak kata ini. Tahu ini tu bawah. Yang bukit tu lah. Tapi malu lah aku itu kan. Malu lah orang tahu mana. Mana Zan? Bongit. Sembilan kan. Dia asal itu tak sebut. Tapi dah lama lah 2 KL dah. Dia kata dah 30 tahun dah. Nak bagi tahu lah dia dah jadi orang KL lah. Padahal dia orang kampung kat dulu. Kampung. Mana asal? Kedah kat mana? Oh Nerang. Dulu tapi dia duduk bandar ni dia lain lah sikit. Cara orang bandar lah. Sampai pun dia kenal lah. Kalau dia ni baru datang dari kampung, macam mana ragam dia. Dan dia tahu lah. Ini dia pun sampai ni, kau tengok tangan sangat-sangat tu dia tu. Ini sebenarnya tak ada apa pun. Sama je. Semua dari kampung. Jadi tuan-tuan, kita ni asal memang kampung. Mana ada asal bandarnya. Jadi Nabi kata, dia ni orang kampung, orang Badui. Dia ni sebahagian dari kita lah. Kita dulu pun tentu juga macam dia juga lah. Tapi dah berhijrah. Rasulullah SAW sendiri sangat menyenangi Zahir, meski ia tidak memiliki wajah yang rupawan. Nabi sangat sayang yang orang Badui ni, yang nama Zahir ini. Sayang Nabi. Walaupun dia tak handsome, tak kaya, Nabi suka dekat dia ni. Kemudian dia kata apa? Suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi ketika ia tengah menjual barang dagangan. Contohnya dia datang menjual barang, jual barang-barang dari kampung lah. Nabi SAW mendakap Zahir dari belakang. Tengah-tengah dia mereka, Nabi datang dari belakang. Takut muka dia. Takut muka dia. Dalam macam orang dulu lah kan. Takut muka lah. Sebagainya kan, dia buat lah ni. Kemudian Zahir yang tidak bisa melihat orang yang mendekatnya berkata, siapa ni? Lepaskan aku.
Setelah itu Zahid pun menoleh dan mengatakan bahawa orang yang mendekapnya adalah Rasulullah SAW. Mengetahui hal itu, Zahid terus berusaha agar belakangnya tetap menyentuh dada Rasulullah SAW. Kemudian berkata, siapakah yang nak membeli budak ini? Nabi SAW nak bergurau. Boleh bergurau dengan siapa orang kampung, kan? Walaupun tak sama level lah. Ni Nabi kan, ni orang kampung. Kita tuan-tuan kan, adalah sikit title pun dah tak boleh gurau dah. Kena jaga image lah maksud dia, kan? Dah ada je title sikit, dah ada kedudukan sikit, mana boleh gurau lah. Nak jagalah image, kan? Ada title sikit je tuan-tuan, tak ada apa pun, ada title sikit pun dah tak nak bergurau. Dah tak boleh bergurau. Dulu boleh. Dulu sebelum ada apa-apa tak ada masalah. Makan buah pokok tu pun boleh. Minam jom, mana? Tu buah pokok payung tu. Jom, boleh aja. Tapi dah ada gelaran ni, dah ada title, dah ada nama sikit kan. Mana minam? Jom lah buah pokok tu. Lah, kenalah jaga image sikit. Kita bukan standard tu lah. Ini pening, kan? Ni semua pening sudah, kan? Awak agama pun dah sama dah macam tu lah. Ni dah lain dah sikit, kan? Ustaz ni dah lain sikit, kan? Ni Ustaz cak ayam, ni dah main cak ayam lah dekat semua kan. Ini kampungnya, ini selebriti, ini high class punya ustaz. Orang agama pun, satu manusia ni dia tak boleh bagi benda tu. Bagi benda tu, dia serabut kepala. Manusia ni dia bagi je gelaran, satu agama ni tak boleh. Agama ni tak boleh kan? Dia bagi dah nak. Pasal tu kita tengok fitrah para ulama-ulama dulu. Mana ada gelaran? Ada PhD-nya, ada doktornya, ada profesornya. Tak ada. Dulu tak ada. Satu dia orang tak ada masalah. Sama je level kan. Imam Syafi'i sama je dengan Imam Hanafi. Hanafi sama dengan Maliki. Maliki sama je dengan Hambali. Tak ada masalah. Kau boleh keluar pendapat, kau boleh keluar pendapat. Semua orang belakang dada. Ulama, semua ulama belakang dada. Dia cakap bab ni, okey, ada hujahnya, silakan. Dia cakap macam ni pula, ada dalilnya, silakan. Pendapat kau pun betul, pendapat kau pun betul, kan? Pendapat yang paling betul, pendapat dia. Apa satu dah disebut ikhtilaful ulama rahmat. Perselisihan para ulama ni jadi rahmat dekat kita. Tak ada kata tak boleh. Perkara yang khilafiyah ni tak ada kata tak boleh. Ada kata ya boleh buat. Ada kata kalau boleh jangan buatlah. Kita hari ni kalau orang tak dengar cakap kita, tak boleh. Mana boleh buat? Tak ada dalilnya, haram, sesat, bid'ah. Habis semua kita nak buat kan. La ilaha illallah. Lah, tak payahlah nak sesatkan orang, nak bid'ahkan orang. Macam nak kita ni buat betul sangat. Itulah saya kata, sampaikan syair Imam Syafi'i pun hari ni pun orang banyak komen dah tuan-tuan. Hebat tak hebat hari ni. Lebih hebat lagi lah pada Imam Syafi'i. Pasal tu tak dipandangkan lagi benda tu. Dulu ada juga subuh-subuh. Ila stulil firdaus. Syair Imam Syafi'i. Ada orang kata tu karut ni syair. Tahyul. Rapat ada. Ada ke orang nak syurga, dia tak nak. Siapa kata tak nak? Ada Imam Syafi'i kata aku tak nak syurga. Dia kata, aku ni tak layak syurgamu. Bukan tak nak. Maksud dia, pasal aku ni banyak dosa, insan yang banyak dosa. Orang yang masuk syurga ni orang yang bersih dari dosa. Jadi aku ni tak layak lah. Imam Syafi'i tetap punya tawaduk dia. Aku nak syurga tu. Tapi aku ni Allahu Akbar, dosa banyak tak layak lah. Bukan tak nak.
Oh, Nabi pun mengharap syurga. Semua orang mengharap syurga, nak masuk syurga. Tapi cuma lagi tak fikir balik semula dengan amal ibadat, dengan apa yang kita buat hari ini, dengan dosa yang bertimbun ni, nak masuk syurga Allah pun tak layak lah rasa. Malu rasa. Tapi nak masuk. Jangan kita tak nak. Tapi aku nak masuk neraka, aku takut, tak mampu tahan. Jadi kau terimalah taubat kami ni ya Allah. Mudah-mudahan dengan taubat kami ni, keampunan yang kau beri kepada kami ni, kami layak masuk syurga Engkau ya Allah. Itu maksud dia. Ada ustaz-ustaz dia nak kata, ni karut. Habis dah ada syurga dengan neraka ya, mana nak duduk ni? Kalau syurga tak nak, neraka tak nak, duduk mana? Arat-arat. Kau yang bengong, tak faham syair. Kau kata Imam Syafi'i itu orang tak layak, tak nak masuk syurga. Semua orang nak masuk syurga. Semua orang tak nak masuk neraka. Tinggal lagi syair itu kan faham betul-betul. Ila skulil firdaus. Ya Allah, aku ni tak layak ya Allah. Tak layak nak duduk syurga Kau ya Allah. Sebenarnya aku mengharapkan syurga tu, tapi aku fikir aku ni banyak dosa, tak layak ya Allah. Tapi aku nak masuk neraka Kau, aku takut ya Allah. Wala aqwa, tak ada kekuatan aku ya Allah nak masuk neraka Kau ni. Tak sanggup ya Allah. Maka ampunilah kami ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Bila Kau dah ampunkan aku dah bersih dari dosa ni ya Allah, yang boleh melayakkan aku masuk surga Kau ya Allah. Itu maksud dia. Tapi ni orang agama kan, ada PhD belakang. Imam Syafi'i punya syair pun. Sedangkan para ulama-ulama yang sabar dulu ni tuan-tuan, kan, memuji syair Imam Syafi'i itu. Kita yang ngaji baru 10 tahun, harga PhD, dah kata pula karut, tahyul. Ni lah salah. Ni kan. Betul bila orang halang lari pada berceramah, marah pula. Ini akibat dia. Bila orang halang berceramah, oh tak boleh halang. Dia kuasa negeri, hak dia. Dia tuan rumah. Tuan-tuan, tuan haji ni punya rumah, saya pergi rumah dia. Datang-datang rumah tuan, apa haji buat rumah macam ni, bilik kat sini, bilik air kat sini. Tak sesuai langsung ni. Tak. Angin tak dia gagal. Haji tuan rumah. Aku dah buat elok-elok, anak aku dah bahagia, isteri aku dah elok semua-semua. Datang kau orang luar cakap banyak pula. Ni tak kena cermin sini, ni tak kena bilik kat sini ji. Patut bilik kat sini, tangga ni tak kena. Patut tangga ni rendah je ji. Siapa kau? Kau belah lah. Tu buat dia. Kau tak datang rumah aku ni. Tu maksud dia. Bila orang tak bagi datang, mula kau bersilat. Bila orang dah bagi datang, kau usir rumah orang tu. Yang dia buat tu bukan benda sesat. Dia ada ulama. Ulama dia bertanggungjawab. Kau berusir juga apa? Orang tu bertahlil pun kau marah. Orang tu baca Yasin pun kau marah. Kau nak suruh ikut gagam kau. Lepas semayang tak payah buat apa-apa. Assalamualaikum, loncat balik. Lepas tu orang larang kau, orang marah. Kau tak puas hati. Kau nak buat ke rumah kau, nak cakap kat rumah kau sendiri, tak boleh. Ni rumah orang. Saya tu dalam adab jadi imam pun tuan-tuan. Tuan-tuan orang luar datang sini, tuan-tuan tak jadi imam selagi tak diizinkan oleh tuan rumah. Macam saya kan, datang dari sana, datang sini kan. Orang saya tak nak jadi imam, siapa suruh? Siapa tuan rumah sini? Apa hal ustaz ni? Ustaz tak ustaz ke belakang? Sini saya imam. Dia besar sini. Itu melalui syarat, bukan pandai-pandai. Jangan kita ingat kita besar, kita orang agama, rasa dah hebat, datang masjid orang. Datang-datang, tu jadi imam. Orang boleh. Orang boleh kan, siapa tu? Ustaz tu. Apa besar sangat dia? Imam besar itu. Adab kan? Sebab apa tu dia tak bagi? Sebab nanti kau buat semayang,
cara engkau, tempat engkau kau buat. Orang situ cara dia tasbih 3 kali je. Engkau biasa buat 11. Sakit timbul fitnah. Tak bangun-bangun dari sujud. Halimah tak bangun, meninggal apa? Dah lari ke dia. Dia biasa imam sini 3 kali je. Tak pakai tak pakai kan. Datang saya biasa buat 11. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kita darah dah turun sampai kepala. Imam tak bangkit-bangkit dia kan. Lari imam itu. Tak ada. Pasal itu Islam ni tuan-tuan, dia ada tuan rumah. Jadi kita kena agak-agak lah pergi rumah orang. Kita orang tak bagi masuk, marah orang tu. Rumah dia, seolah hak dia. Saya tak salahkan Majlis Agama Islam dulu sebab hak dia. Sama kat Selangor. Tak ada ceramah. Hak dia. Itu kerjaan negeri. Sultan. Dia ada sultan. Ada sebab dia tak bagi tu. Sebab aku nak pantau kau. Yang tak ada tauliah ni tak boleh. Sebab payah nak kawal. Ada tauliah, senang aku pantau kau. Aku tengok je pengajian kau ni, kuliah kau ni. Lain je sikit, aku tarik balik. Memecah belahkan orang, aku tarik balik. Menyesatkan orang, aku tarik balik. Tu tujuan dia buat tu kan. Kita dia Selangor elak ramai dah tuan dah anak dah tahu. Ambil je lah, dia suruh ambil. Dia tunggu panggil pergi je lah. Apa tanya tu? Fatihah tanya. Fatihah. Dia baca tak Fatihah boleh. Baca tanya hukum sikit. Ni hukum. Nak ngajar apa macam ni? Apa kitab belajar? Tak terang sikit kitab tu. Nah, tu je lah. Tak ada tuan-tuan. Tak ada yang ditanya dalam kitab I'anatul Talibin. Muka surat sekian-sekian cuba kupas. Tak ada tuan. Dia pun tak ingat. Dia pun tak ingat benda tu. Cuba kuraikan hadis Sahih Bukhari ni. Tak ada. Tak ada tu. Jadi tuan-tuan, hari ni orang agama pun nak pening bulan. Ni dah berdebat lah. Tak lama lagi 17 bulan ni dah berdebat lah. Ni dah tak ada kerja, ni tak ada kerja. Berdebat. Allahu Akbar. Apa nak jadi orang agama ni? Orang agama suka berdebat. Nabi tak anjurkan berdebat, kita nak berdebat. Tak. Ayah debat-debat, nak berdebat apa? Yang seorang ni suka melayan, yang seorang pula suka melata. Yang seorang ni pantang dicabar, yang seorang ni lah kerja senang dicabar aja pula. Macam dah hebat sangat. Inilah jadi 17 ni tak tahu lah jadi tak jadi, rasa jadi dah kot. Sebab itu dah nak jadilah tunda pula kan. Tak tahu lah apa nak debatnya. Lepas tu nak tanya pula, siapa kalah? Tak jawatan. Aku kalah, aku tak jawatan. Kalau kau kalah, kau tak jawatan. Siapa nak hukum kalah menang? Siapa? Siapa jadi hakim? Siapa jadi hakim? Kalau dia sama dia jadi hakim, macam orang accident ni lah, nampak? Marah kan? Turun kereta. Macam mana tadi tak pandang belakang? Lain kali nak mundur tu pandanglah belakang. Yang kau pasal laju sangat. Dia kata dia salah. Dia kata dia salah. Tak ada siapa yang kata tak salah. Dia kata orang ni salah. Orang ni kata dia salah. Sebab dia jadi hakim dulu. Ini agama tentulah besar. Dengar je lah tuan-tuan 17. Tapi tertutup tu. Boleh datang 150 orang je. 100 penyokong belah sana, 50 penyokong belah sini. Ini semua pening je. Ada nak penyokong. Ini semua pening bola. Supaya jangan timbul fitnah, buat bilik tertutup. Tuan-tuan, dunia hari ini tak ada istilah tertutupnya. Selagi bawa benda Allah tu, handphone tu dalam poket, tak ada istilah tertutupnya.
Boleh masuk dewan tu. CCTV tutup, tak ada. Handphone semua tutup. Tak boleh bawa masuk dalam, simpan luar. Yang masuk tu semua luar. Scan betul-betul. Macam masuk ke airport tu lah kan. Scan. Sebarang pen, buku, apa lagi yang boleh menjadi penyebab untuk kamu nak sebarkan, tak ada. Semua tak luar. Tutup. Okey, dengar dia apa dia bahas dah. Itu insya-Allah kita kawal, dia tak keluar mana-mana. Tapi kalau bagi bawa handphone lah masuk dalam, selamat tak kau. Baru 5 minit kau cakap, benda tu dapat keluar kan. Ni nak timbul fitnah ni agama ni. Betul lah kata Nabi, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama' min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'un. Ulama yang duduk di kolong langit hari ini, ulama'uhum syarru man tahta adimis sama', yang duduk di kolong langit hari ini, min indihim takhrujul fitnah, daripada diorang inilah timbul fitnah, wa fihim ta'ud, dan dari diorang inilah akan kepada diorang inilah akan kembali fitnah tu. Ni ada orang yang takut. Ada kerja. Dah ada dia itu gatai musik pun dia buat. Benda dah ulama-ulama dulu dah buat. Sudah kan? Ini gatai musik. Dah orang buat, ulama dulu buat. Kalau ada dosa pun. Contoh macam baca Yasin lah. Baca Yasin orang Melayu malam Jumaat. Nabi kata baca surah Kahfi malam Jumaat. Jibril ajar Nabi baca suratul Kahfi malam Jumaat. Tapi kita ni dah turun-temurun baca Yasin. Beranak Yasin, mati Yasin, sakit Yasin, nak sekolah Yasin, nak peksa Yasin, semua Yasin. Last kali nama pun nak bubuh nama Yasin juga. Betul. Tak biasa. Berjalan-jalan naik orang bawa. Nah, bubuh air. Jangan. Orang dah biasa buat. Dah. Dosa ke dia buat tu? Ada ke ulama kata haram buat ni, berdosa. Apa yang kau buat? Baca Yasin. Dapatlah pahala baca Quran. Itu je lah. Pahala tu tak dapat baca Quran. Tapi kalau kau baca surah Kahfi, dapat 2 pahala. Satu pahala baca Quran, satu pahala hidupkan sunnah Nabi. Sebab Nabi baca surah Kahfi malam Jumaat. Dapat 2. Yang ini dapat 1 je. Sebab kau baca Yasin je. Dia macam makan lah tuan-tuan. Niat talam lauk ayam ni 1. Niat talam lauk ayam dengan kambing 2 lauk. Tuan-tuan nak duduk yang mana? Talam mana nak duduk? Yang kambing kali. Makan nak 2. Badan tak 1. Tapi tak salah lah duduk 1 ni pun. Dapat tak makan ayam? Ada tak lauk ayam kan? Tapi ni 2 dah kambing. Tapi bak makan tuan-tuan pandai pilih. Kan ada kambing aja dia ayam dengan kambing ni ayam tu. Salah ke duduk kat ayam ni? Tak salah, makan. Tapi makan 1 je lah lauk. Kalau orang Melayu kata bodoh lah, itu jawapannya. Ada 2 lauk kau pilih 1. Tu dah. Tak ada apa pun. Kalau kalut sampai satu negara nak bahas, tu pasal dia apa? Benda senang. Lainlah benda haram yang kita buat. Yang tak boleh itu macam mana? Yang tak boleh itu malam Jumaat mesti. Mesti itu nanti dulu. Apa mesti itu nanti dulu. Sebab Nabi tak kata mesti itu. Jadi tuan-tuan, jangan duk kalut sangat benda-benda yang khilafiyah ni. Yang nak dibetulkan tu yang tak betul. Cara buat tak betul. Nikah dalam masjid katanya sesat. Ini budaya Kristian.
Mana boleh nikah dalam masjid? Tahu tak? Orang Kristian nikah dalam gereja. Sama lah kalau orang Islam buat macam tu, macam orang Kristian tu lah. Dia yang tak budi, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bawa tu imam, tu Bilal, pengantin laki-laki dan perempuan ni pergi nikah dalam gereja. Mana nak nikah ni? Dalam gereja. Apa situ pula? Ambil berkat sikitlah. Itu tapi itu hukumnya haram. Tapi nikah dalam masjid, imam ada cara Islam, silakan. Cuma jaga adab, aurat kena jaga. Wangi-wangian kena jaga. Pergaulan kena jaga. Tahiyatul masjid kena jaga. Itu lah. Inilah. Tak boleh. Mana boleh nikah dalam masjid macam orang Kristian? Kau sama kalau orang Islam dengan Muslim macam apa? Nikah dalam masjid nikah lah. Perempuan yang haid tak boleh masuk masjid. Tak, besar-besarlah. Ingat kata orang, ni nak nikah dalam masjid saya bagi tahu. Kalau kamu nak nikah dalam masjid, orang perempuan pastikan menutup aurat Jangan wangi-wangian tak boleh campur tau. Yang laki-laki nak masuk masjid berwuduk nanti masuk dari masjid dulu. Jangan kolek-kolek kulit kelak. Aku repuk angkat kamera tu kau orang. Tolong jaga adab masjid ni. Bagi tahu lah. Habis salah. Nak nikah aja. Nak kameraman ke kepada umum kau nak berlangkup nak berlentak kat rumah kau. Tapi kau nak ijab kabul tu nak tagak gambar sikit silalah. Nak kenang-kenangan lah ijab kabul berapa kali. Ni kali pertama tak sah, ni kali kedua tak sah juga. Ni yang kali ketiga pun tak sah. Ni yang dah berpeluh pun tak sah juga. Islam ni Allahu Akbar. Islam pun tak boleh dah. Baru dia ada satu mamat ni lah. Dia dengar lah kuliah tu. Dia komen dekat pengantin ni. Nikah mana ni? Masjid. Mana boleh kata dia? Nabi tak buat nikah kat masjid. Betul? Betul tak ni budaya Kristian? Mana-mana yang mamat ni. Jadi dia orang pun telefon lah saya. Tak, betul kau tak boleh nikah kat masjid. Siapa kata? Ni ada ni dia tu. Siapa? Kau suruh budak ni jumpa aku. Aku nak sekolah ni. Apa salah orang nak nikah kat masjid kau kata macam Kristian? Dah budak sendiri takut. Takut dah budak tu. Macam Kristian dia tu. Takut tak? Awak dah standby semangat nak nikah kat masjid nak ada berkat. Atau pula macam Kristian, agak-agak lah. Orang nak kata orang tu Kristian pun agak-agak lah. Orang tu nak nikah. Lepas tu tanya dia, kau nikah masjid, yang perempuan ni uzur ke tak? Tak uzur tak apa. Untuk para elok, nak nikah kat masjid, jaga adab ke masjid tu. Jaga kebersihan. Jangan campur gaul dan orang dalam masjid. Selain kata masjid, bagi tahu lah. Ini macam Kristian gitu kawan. Aduh, hati-hatilah kawan tu kau kata Kristian. Jadi tuan-tuan jangan kita cepat sangat melata. Tu tak boleh, ini tak boleh. Orang nak baca Quran tak ada orang baca. Nabi tak pernah baca. Jangan nak bohong lah. Siapa kata Nabi tak baca Quran? Kau tak nak baca sudah. Orang nak baca ada baca. Orang tak nak baca bismillah. Kita semua baca bismillah. Dia orang tak nak baca kan. Dia baca dalam hati dia tiba-tiba angkat dia tabib. Alhamdulillah rabbil alamin. Dah banyak Saudi lah dia. Tapi bila ada orang nak baca Fatihah jangan kau kata tak sah pula. Bismillah. Zaman Nabi ada aku baca bismillah buat dulu. Pandai-pandai kau. Semua yang orang buat semua tak kena. Imam Syafi'i pun tuan-tuan, dia kata Fatihah termasuk dalam surah Al-Fatihah. Nak baca nyaring atau perlahan itu khilaf ulama. Ada kata baca nyaring, ada kata baca secara sil. Kenapa kita tempat benda tu? Orang nak buat elok-elok, dah buat apa dah?
dah nak meninggal pun. Ibu dulu yang tu sama nak meninggal kan. Tak ada apa, bolehlah. Bukannya benda haram yang kita buat. Kemudian tuan, sama balik tuan. Oh, dah 7.30 kan. Minuman dah siap. Dah siap minum? Ada minum tak ada? Dan dekat TV bukan main, ada sarapan pagi lah, kosong. Tapi tak pernah yang mengira boleh nasi lemak, belum pernah lagi kari kambing, tak ada lagi. Tapi bersyukurlah, alhamdulillah ada lah nasi lemak kan. Apa dia Allah balik jom gitu. Satu hadis ni, sampai ni buat habis 7.30 lah. Di mana suci ni? Hasan al-Basri kata apa? Atat aduzun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, ud'u Allah an yudkhilani al-jannah. Faqala ya ummu fulan, innal jannata la tadkhuluha aduzun. Qala fawallat tabki. Faqala akhbirha annaha la tadkhuluha wa hiya aduzun. Inna Allah Ta'ala yaqul, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Seorang perempuan yang sudah tua mendatangi Rasulullah SAW, seraya berkata, ya Rasulullah, doakanlah agar saya bisa masuk syurga. Allah doakan aku ni, Allah dapatlah masuk syurga. Apa kata Nabi? Beliau menjawab, wahai ummu fulan, makcik oi, syurga ni tak dihuni oleh perempuan yang sudah tua. Tension lah betul kan. Dia dah tua, Nabi kata syurga tak ada orang tua. Tak haru punya. Habis mana aku duduk nak tua. Ya, nangis lah dia. Nak jawab dengan Nabi pun, Nabi dah cakap lagu tu, nangis je lah. Allah malang dah aku, kata dia. Tua pula tak boleh masuk syurga. Nabi dah bagi faham sebenarnya. Nabi dah berlawak. Dia kata, ya lah, dalam syurga sebab yang tua ni pun jadi muda. Dia tak tua. Nah, kawan tu ingat, aku dah tua, tak boleh masuk syurga. Nangis lah betul. Angka orang je lah masuk syurga nampaknya. Aku dah tak boleh. Mendengar hari itu perempuan itu segera bergegas sambil menangis. Maka Rasulullah SAW berkata, beritahukan kepada perempuan itu bahawa ia tidak akan masuk syurga dalam keadaan tua. Allah berfirman, kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Masuk ke syurga, langsung jadi bidadari. Tua-tua tak ada. Yang mongkok-mongkok semua tak ada lah. Maksud dia yang expired tak ada lah maksud dia. Dia semua muda semua. Semua yang fresh punya lah. Lepas dah fresh tu pula, dia tak ada cuti pula tu. Uzur-uzur tak ada macam kat dunia ni kan. Sekejap uzur, sekejap uzur. Pagi kita di mana? Nak nikah dua tak bagi. Dia pula sekejap uzur, sekejap uzur. Ni gimana? Itu ada hikmahnya, orang lelaki-lelaki dia boleh kahwin lebih berseorang. Tapi ibu tak bagi, tak faham lah macam mana tu. Mengaji saya malam lah. Tapi hidayah tak dapat. Tak tembus lah. Tang itu je tak keluar balik. Tak boleh. Kalau mengaji lama ni tembus lah. Dah lama tuan-tuan 2-3 orang. Yalah, tapi dia pun tahu laki dia memang tak mampu. Seorang pun susah. Tapi itulah hikmah dia. Sebab orang lelaki ni cuaca tak menentu. Tak menentu lah. Balik-balik sono-sono tengok-tengok. Terima uzur. Dah basuh telekung pula dah. Makna pasal itu dia boleh 2, 3, 4. Tapi nak pula macam mana tuan-tuan kan. Orang tak mampu. Bukan tak mampu apa, kadang-kadang mampu, tinggal lagi tak lepas. Satu nak pergi 2 tu tinggi sangat. 2 nak pergi 3 dah senang lah. Melonsor kan. Dia satu nak pergi 2 je sahaja. 2 nak pergi 3, 4 nurun. Dia nak naik tu penat sikit. Jadi tuan-tuan,
Ha? Motor yang dekat di jenazah nak keluar itu. Ada motor dekat van jenazah tu. Siapa punya motor yang ada dekat van jenazah, minta alih lah van nak keluar. Motor kat van jenazah. Ini tuan-tuan, itulah susah kan? Tapi tak kualah tuan-tuan. Besok dalam syurga, bila dah dapat masuk syurga, tak ada doa, tak ada cuti, semua tak ada. Belasah lah tak apa. Dalam syurga semua boleh. Tak ada tua-tua tak ada. Expired date punya tak ada. Yang expired semua dia renew oleh semula. Dia polis balik semula lah. Elak balik semula. Tak, yang laki-laki pun sama lah kan. Tak adalah tua. Habis perempuan semua bidadari, lelaki tua semua. Tak masuk laki-laki pun tua tak boleh masuk tu. Mudah-mudah tapi tak apalah. Jadi insya-Allah, jadi Nabi kata apa? Kami jadikan dia perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaik umur. Sama je umur. 20 ya Allahu Akbar. Kita pun tentu kan. Dia ada 80 pun 20 kan. 80 20 muak lah kan. Jadi tuan-tuan insya-Allah mudah-mudahan kita doa lah. Bukan tak nak syurga, nak syurga doa lah kan. Biar Allah ampunkan kita kan. Itulah kita kena amalkan 7 kalimat yang kita biasa buat kan. Supaya mana tahu kita dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Kalimat-kalimat yang senang lah. Bismillah, Alhamdulillah, InsyaAllah, Astagfirullah. Itu semua lah. La hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah. Ini kalimat-kalimat yang kita kena amalkan. Nak buat Bismillah, dah habis buat Alhamdulillah, berjanji InsyaAllah, dosa Astagfirullah. Cepat ingat. Tak mampu, la haula wa la quwwata illa billah. Last sekali, la ilaha illallah dengan umur. 7 kalimat yang kita kena amalkan. Mudah-mudahan kita layak menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Semua orang berharap. Tetapi tuan-tuan, kena ingat, kita sembahyang pun bukan pasal syurga lah tuan-tuan. Sebab Allah kata kamu buat baik, balasnya baik. Buat tak baik, balas tak baik. Cukuplah dengan tu. Itu janji Allah Ta'ala. Itu janji Allah Ta'ala. Pasal itu jangan bagi syaitan ruang untuk kita menghasut kita. Jangan. Kita buat mukhlisin, ikhlaskan diri. Aku buat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kalau kau nak bagi syurga, ya Alhamdulillah. Kalau kau nak bagi neraka, aku nak buat macam mana? Hak engkau. Kan? Itu bukan boleh paksa Allah Ta'ala. Kau mesti bagi aku pahala, kau mesti bagi aku syurga. Kita buat saja. Tapi Allah dah janji. Allah tak pernah mungkin janji. Inna Allah la yuhibbu al-mu'tadin. Buat saja. Hamba abdikan diri. Jangan duk fikir syurga, fikir neraka, pahala. Sebab itu kerja Allah Ta'ala. Macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan takkan tak percaya janji Allah Ta'ala pun. Janji manusia pun tuan-tuan percaya. Dulu minta kerja kan, ada temu-duga. Tanya berapa gaji? 4,000. Gaji keluar bila? 25 sebelum 31 gaji keluar. Masuk bank ke? Ya, buat account dia kata. Account apa nak buat? Saya ambil. Okey, siap. Dia pun buat kad bagi ID semua. Kita pun kerja. Ada tuan-tuan fikir, seminggu kerja fikir, dapat ke tak gaji lah. Banyak mana lah gaji lah. Tapi dia cakap itu 4,000. Kan, kalau overtime dia bagi lebih masuk, dia bagi banyak ni. Ada ke tak ada orang, dapat ke tak ada. Ada tak tuan fikir waktu kerja tu? Tak ada. Sebab tuan-tuan tahu dia dah janji hari tu. Gaji 25 bulan. Kita pun dah buat akaun dah. So 25 bulan keluar, dapat gaji. Nah, cucuk kad. Okey, ambil duit. Tak pernah tuan-tuan fikir dah dapat tak tidak lagi, tak banyak mana lah dibagi ni. Janji 4,000 itu tetap. Dia tak tahulah. Kalau dia bagi 3,000 sok nyanyi tu. Ada gitu fikir. Tak ada manusia yang fikir. Sebab dia dah janji. Ini Allah yang janji. Allah kata buat baik, aku balas baik.
buat tak baik aku balas neraka, buat baik aku balas syurga. Tu nak fikir beri. Buat baik aku bagi pahala, buat tak baik aku bagi dosa. Tak fikir beri. Allahu Akbar. Ini kau tak buat masuk neraka ni. Tapi kau tak betul pun syurga pun tak dapat. Jadi ada fikir begitu. Tak payah fikir. Itu kerja dia. Sama masa besar Allah hukum kita, adili kita. Kan? Layak masuk syurga, alhamdulillah dimasuk. Tak layak, masuk neraka lu. Dah kena bakar, layak masuk syurga, pergi masuk. Siapa kita nak tentukan tu? Tak boleh tentukan. Satu tak boleh cakap ke orang, ini kompong ni ahli neraka ni. Bawa petenang kepada dia, neraka kau punya ke? Tapi tengok pada amalan dia ni lah, kompong syurga je. Yang malam ibadat je, kosong, Quran, mayang. Syurga tu milik kau ke? Bukan, duduk dan diam. Besok dia tahulah. Hari pun dah 7.40, cukup takat tu. Kita sambung bulan depan, insya-Allah. Sudah. Kat sini orang tak ada tanya, biar saya bagi tu headline. Tuan tak ada tanya. Kat belakang tu ada tabung infak untuk pembangunan surau. Dekat meja dua belakang tu. Pembangunan surau dan juga Dewan Seminar serta Kuliah Ma'atafis di Ipoh yang dipenaung dia oleh Datuk Abu Hassan bin Al-Hafiz. Siapa nak numpang lah, dekat belakang sana tu, yang telah diresmikan oleh Saudara Samahat Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri Mufti Wilayah. Tapaknya dah disembahyang hajat kan, dah buat solat hajat dah di Ipoh hari tu, dah solat hajat oleh Syekh Nuruddin Al-Marbawi Al-Banjari. Jadi tuan-tuan surau ni tak ada. Saya mengajarkan anak-anak dekat bulan di surau tak ada. Saya suka surau tak ada pun, ngajar tepi air terjun. Pada pengajar mandi. Tapi Datuk kata buat surau lah. Itu yang saya dana tu. Hari tu Datuk dah lancarkan tabung seminggu dapat 165,000. Masih berbalance lagi, tak cukup lagi. Jadi dia suruh kita putih lah, dia bagi tabung. Kita bawa tabung lah, tabung berfungsi kat belakang tu. Tuan-tuan bolehlah, siapa nak menginfak, nak bagi wang syubhat, zakat, sedekah, derma, wakaf. Wakaf sijil tak ada. Sebab sijil tu dia postkan. Saya tanya macam mana nak post, tuan-tuan bagi alamat, dia post kan. Kalau nak sijil lah, besok malaikat tanya, betul wakaf? Betul, mana sijil? Kalau ada sijil lah, sebab dia tulis dekat pamphlet tu, aku tengok sijil dipostkan. Jadi tuan-tuan, dan juga macam-macam lah di belakang tu ada susu kambing asli. Yang tak asli pun ada, yang asli pun ada. Yang asli memang dia buat susu kambing betul. Yang tak campur pun ada, oleh Ustaz Hamidi daripada Kelantan. GSB punya susu kambing yang dicampur dengan 10 makanan sunnah untuk orang-orang yang gastrik ni, bagus minum. Tapi tengok sendirilah. Dan juga kapsul zaitun Palestin yang ditanam di Palestin secara organik. Pokok tertua perahan sejuk, dia bagi makannya 60 kapsul. Dia bagi saya makan itulah. Sebelum bawa saya makan dulu. Dia kata, Ustaz, makan dulu. Apa perubahan dia bagi tahu? Saya bagi tahu lah. Dia hilang rasa lesu, letih hilang, ngantuk hilang, kebas-kebas hilang. Bagus tak? Bagus. Saya makan, pasal free kan. Dia tak ada lah. Lepas tu dia ni satu je bagus dia. Daripada 20 khasiat ni, untuk kanser, untuk racun ni, satu yang paling bagus saya tengok. Dia makan ni tak tua-tua. Ni betul. Kita gelap bila saya cakap. Makan ni tak tua-tua, tahu-tahu meninggal dia. Sebab dia kata apa? Nanti penuaan lah maksud dia. Kita makan nampak muda ya. Tapi umur dah 87. Meninggal
muda lagi dia tu. Tengok isi. Rupa dah 87. Tu maksud dia. Tapi saya dah makan sebulan, tengok cermin. Tua juga aku. Tua. Tak juga tua. Kan? Ada tuan-tuan boleh dapatkan ni. Sebotol ni 60 kapsul. RM4. Ha? Bagus lah tuan-tuan. Bagus. Sebab saya duta dia. Saya duta dia lah. Tu saya nak bagi tahu ni. Ambil, bawa original betul. Perahan pertama buat kat sini. Kapsul. Tetapi nak makanlah kapsul tengok. Dan lain-lain lah, minyak-minyak angin semua banyak lah. Ubat-ubat resedu. Ya. Ialah dah tua-tua orang. Muda-muda dulu buat minyak wangi, dulu gini. Jejak spray. Dah tua-tua ni bawa lah minyak angin pula. Jejak masuk tengkuk, jejak masuk lutut. Dah tua. Wallahu a'lam. Allah ba'alina min al-muslimin min al-muslimin min al-bil'am wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.